Sambung sesi kedua. Di sesi kedua ni kita sambung usaha yang kedua, ialah melipat gandakan usaha dan aktiviti keilmuan dan penelitian terhadap hadis. Aktiviti keilmuan telah berkembang pesat pada zaman sahabat dan tabi'in. Selain itu, kegiatan al-rihlah atau merantau telah menjadi amalan tradisi ulama silam. Rihlah, merantau ni sudah menjadi tradisi ulama silam untuk menyemak sanad hadis. Inilah yang saya sebut dulu, ada di antara ulama yang sampai habis harta guna untuk rihlah, melancong ilmu. Habis tambah habis buat bayar nambah kerana semata-mata nak membukukan ilmu. Tengok betul pejuangnya dia, hok kaya jadi papa kedana habis harta. Bila dia bunyi, dia kata ada satu hadis misalnya, orang ni riwayat hadis, duduk mana, dia pergi satu tempat tu, dia tanya pula dia ni ambil mana. Mungkin kalau perlu pergi dia cari pula orang ni, cari mana berita boleh nak mengesahkan. Mungkin orang tu hak mati dah, tapi dia tersapah kena hak mati ni. Dia kata ada orang kapun tu kena, dia tanya hak nu pula dah. Tengok orang tu secara mana, dia tulis belakang sikos secara mana orang ni kuat ingatan, daya ingatan. Ini namanya kegiatan ulama-ulama nak boleh ke seorang-seorang tu. Kita terima gini dengan ribuan di hadis yang siap dengan sanad tu, itu semuanya telah melalui usaha ulama-ulama yang silam. Kalau tanpa mereka, ke mana ilmu kita? Nampak tak? Itu takdir Tuhan lah menggerakkan orang-orang hebat pada zaman dulu, supaya kita ni boleh benda yang sudah terhidang di hadapan kita. Jadi tinggal kita lah study apa hak dia buat, cari hak betul. Maka tak kena menang lah. Setahun ni dia punya wikit tu kita kira mudah-mudah, ambil lah lebih-lebih kurang, orang royak pakai dia lah. Tak pada dengan usaha dia tu nak menulingkan ilmu. Jadi kita ni kena cari hak ketulinan, ilmu yang tulen. Baik. Tujuan merantau ialah untuk memastikan kesahihan sesebuah hadis dengan mendapatkan sumber yang asal. Dia nak cari original source, sumber asal. Semakin pendek sanadnya, semakin dekat perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mudah proses mengenal pasti kesahihan hadis. Misalnya kita kata orang ni hidup di zaman yang dekat dengan Rasulullah, mudah sikit, tidak panjang. Ya. Kalau dia tak bukukan hadis tu, cuba fikir masalah kita. Nak boleh satu hadis, kalau tak ada buku hadis macam mana? Kita boleh dengan siapa? Ni, innamal a'malu binniyat, boleh dengan siapa? Kita boleh dengan tok guru ni. Tanya tok guru ni pula ambil mana? Terpaksa dia kena tulis. Tok guru ni kata dia ambil orang ni, orang ni. Duk rasa ada dalam 180 orang. Nak siapa kena habis? Sanad 180 orang. Ni kita tengok 4-5 menit dah. Pasal apa? Dia pergi buat buku. Allah mujurnya buat buku. Kalau dia tak buat buku, dia kira duduk dia. Dia sapa kat orang ni. Sapa kita ni Allah. Lagu mana? Nak boleh hadis. Tapi sekarang ni hadis sudah ditulis oleh ulama. Orang semok nak pula. Macam-macam orang syarah nak pula. Orang kritik. Macam-macam orang buat. Jadi tinggal lagi ialah kita kena rajin melihat, rajin membaca. Jadi saya nak ajaklah melakon ni kan. Biar start pada hari ni, biar rajin membaca lah. Tengok. Mudahlah ni tengok dalam internet tu. Cuma kalau kita tengok dalam sumber internet tu, tengok orang panggil sumber yang sahih. Siapa dia buat. Sebabnya kalau kita tengok kan, di luar sana ni, di KL ni kan, hebat-hebat lah ni orang muda, kuat membaca. Bila dia sebut nama kitab, saya tabik semua. Nah, ustaz-ustaz lah ni muda-muda, umur 2-30 ni kan. Dia boleh royak, saya tengok hebat lah ni. Ada seorang misalnya kat nama Salman Ali dia, rambut panjang macam orang rock dia. Haji tengok tak? Salman Ali. Kitab dalam kepala. Bila dia sebut nama, dia kau nama orang ni dalam, memang budak ni sebab dia ni jurulatih debat negara Arab. Orang Melayu jadi jurulatih debat orang Arab. Boleh fikir sendiri lah. Nama, cuba tarik dalam YouTube, cuba tengok Salman Ali. Dia ingat, sebutlah kitab mana lah. Mana rajin membaca dan ni lah. Jadi kita ni
Benda sudah ada depan kita ni. Cuma saya sebut tadinya, baca tu kita tengok biar sumber tu yang sahih. Siapa dia tengok authority. Jangan dalam Facebook ni orang nulis jangan pakar tu. Kita tengok ni laman web ni hok mana, siapa dia, orang yang bertanggungjawab. Kalau sekarang kita dah belajar hadis, bila disebut hadis kita dia ada riwayat. Kalau tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita belajar dah tak pakar Abu Hurairah tu. Pasalnya dia tak ada buku Abu Hurairah. Kita nak Bukhari, Muslim. Kalau dia sebut pula nama hadis, kita boleh tahu dah, kita belajar dah tabaqah hadis baru ni kan. Dia kata Bukhari, mana hadis yang kelas 1. Tapi kalau dia sebut hadis Al-Baihaqi, nanti dulu. Apa kata ulama terhadap hadis ini? Tapi kalau dia sebut siapa? Abu Shaykh Ibnu Shahin Al-Mardawi, itu banyak hadis palsu. Jadi kita reti dalam ni tak. Kalau tak tulis hadis saja dalam kutubah jemaah kita tengok kadang-kadang lo ni ya. Nampak lain sikit, ada pembaharuan majlis ma'ik lah ni kan. Dia sebut hadis riwayat sikit. Dulu tak dia pakai sebut nama hadis. Jadi bila lagu tu termasuklah hadis-hadis palsu. Sebab itu termasuk dalam kajian saya, dalam tesis saya tu. Salah satu ialah kutubah jemaah. Saya buat statistik ni. Berapa banyak hadis palsu yang ada dalam teks kutubah ma'ik. Tu bukan kata saya baca orang tu, itu kajian saya sendiri tu. Salah satu tajuk dalam tesis. Okey. Baik. Jadi justru sebagai sebahagian tabi'in, apabila mereka mendengar sesebuah hadis yang bukan diriwayatkan oleh sahabat, maka mereka bersegera cuba mendapatkan daripada sahabat. Sebab dia tabi'in, dia dengan sahabat. Bila dia dengar ada orang riwayat, siapa dia ni? Dia riwayat ke dia tu bukan sahabat. Dia kata saya dengar daripada sahabat ni kata. Dia untuk sahih dia pergi cari sahabat tadi. Misal dia kata saya ni orang yang riwayat ke dia tabi'in juga. Sahabat masih ada lagi lah. Dia kata saya ambil daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pergi cari. Kebetulan kalau Sa'ad tu duduk jauh dengan tempat dia, maka inilah dia habis perbelanjaannya mencari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tengoklah, nak dapatkan satu hadis. Begitulah yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Kita ni bukan sahabat pekat tu, nak tengok kita hadis pun malah. Bukan kita lah, agamawan dah ni. Bila dia jumpa hadis dia kan misalnya akan buat ngajar malam ni. Sedap ni bunyi ni. Patut kita sebagai ustaz, kalau ada matan hadis pula mudah cari. Kita ustaz kan. Beliklah tengok nama duduk mana hadis ni. Mana ada sungguh An-Nasa'i dan An-Nasi kata hadis ni adalah hadis hasan. Boleh guna. Sepatutnya lagu tu sebelum berkuliah dah dia nak buat lagu tu gua kuliah dia banyak. Nampak tak? Pagi ada kuliah, petang kuliah, malam kuliah. Tiap-tiap malam nak tengok buku masa mana. Jadi takat-takat mua ambil situ dah. Inilah satu tanggungjawab yang ada pada agamawan kita. Sepatutnya dia kena semak dulu sebelum dia nak deliver kepada masyarakat. Kan Semua kegiatan ilmiah sedemikian membuktikan betapa prihatin generasi awal dalam memelihara kesucian hadis, dan mereka hanya akan menerima dan menyebarkan kepada umat Islam setelah dikenal pasti kesahihannya. Tengok ni, apa kita tak pakar ni, biar betul sahih dulu baru kita boleh bagikan kepada masyarakat. Yang ketiga pula, membenteras golongan pendusta dan pemalsuan hadis. Inilah usaha-usaha ulama dulu. Para ulama juga telah mengambil beberapa langkah lain bagi membenteras hadis maudhu'. Antaranya mereka menghalang golongan pendusta tersebut daripada meriwayatkan hadis dan mengingatkan umat Islam tentang bahayanya golongan berkenaan kepada agama. Sehingga dia dibenarkan digunakan perkataan kadzab. Kadzab ni maknanya pembohong besar. Hadza rajulun kadzab. Ulama ungkap perkataan tu. Kalau kita pada ulama ia warak supaya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni orang warak, mulut dia tak celupa. Tapi tergamak kadang-kadang dia kata hadza rajulun kadzab. Lelaki ini adalah pendusta besar. Apa tak? Pasal apa? Sebab bahayanya hadis maudhu'. Boleh nampak di sini. Ulama kadang-kadang dia tegah. Orang macam Imam Nawawi misalnya dia tergamak dalam Sahih Muslim. Dia sebut qatalahumullah man iqtaraha, disebut semoga Allah membinasakan orang yang mencipta hadis ini. Tengok dia subuh benda tu. Pasal apa?
Sebabnya bendanya, mesej yang dia nak sampai tu lebih besar. Hadis palsu ni bagi dia besar mudaratnya dalam satu umat. Jadi mengeluarkan perkataan kasar setahun ni, pendusta, pembohong ini kecil berbanding dengan hal tadi. Nampak tak? Jadi antara ulama yang memain peranan dalam memerangi golongan ialah Amr bin Sya'bi, Syu'bah Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi. Hasilnya sebahagian besar golongan pendusta hadis berjaya dihapuskan dan kesedaran tentang bahayanya hadis maudhu' semakin meningkat. Ia dapat menjelaskan kedudukan dan status perawi hadis. Penilaian sesebuah hadis banyak bergantung kepada status sanad, dan status sanad pula bergantung kepada kedudukan seseorang perawi. Okey. Itu kita belajar belakang dah. Oleh itu pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh seseorang perawi seperti sejarah hidupnya amat penting dalam menilai kesahihan sesebuah hadis. Kita belajar dah, cuma kita ingat tu tak apalah. Jadi benda ni, setiap benda yang kita bincang tu ada benda yang dia nak sapa ke situ. Justru lahirlah satu disiplin ilmu yang dikenali dengan rijalul hadis. Rijal ni maknanya perawi-perawi yang meliputi ilmu tarikhur ruh. Tarikh maknanya biografi. Biografi seseorang perawi. Al-jarh wa ta'dil. Apa al-jarh wa ta'dil tu? Positif dan negatifnya batang tubuh seorang perawi. Tak? Baik buruk. Dia ni orang bagus, dia ni orang pendusta, dia ni orang lemah ingatan, dia ni kuat ingatan. Duduk dalam al-jarh wa ta'dil. Kita al-jarh wa ta'dil betul-betul kita ngupak. Ngumpat kau orang. Tapi inilah salah satu daripada mengumpat ia dibenarkan. Kita ni ngumpat kau orang. Dia ni orang begini. Orang ni kata orang ni tak boleh pakar. Perangai-perangai uduh dia semua ada dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Supaya boleh kenal bila dia meriwayatkan hadis, kita tolak dia ni. Faham tak? Ilmu tarikhur ruh. Ada dah. Ilmu tarikhur ruh meliputi sejarah hidup perawi bermula kelahirannya. Sebab nak tahu sanad tu sambung ke tak. Bila kita tahu sejarah hidup dia, baru kita tahu dia temu sungguh ke dengan orang dia riwayatkan hadis. Betul tak? Jadi mana bukan sikit ni usaha ni dah. Kena study. Pendidikan nak tengok sejarah ngaji dia mana. Guru dia siapa dia, murid dan perantauannya mencari ilmu sehingga kewafatannya. Walaupun dia duduk negeri ni, semasa dia merantau ke negeri ni, dia jumpa dengan orang ni. Jadi menasabah dia riwayat hadis daripada orang tu. Baiklah. Sementara ilmu al-jarh wa ta'dil pula, ni biar kita familiar benda ni. Dia, kalau orang sebut, orang usah sebut al-jarh wa ta'dil, maknanya ke dia tu. Ilmu-ilmu yang membicarakan baik buruk seorang perawi. Positif dan negatifnya terhadap batas itu. Al-jarh wa ta'dil membicarakan secara khusus tentang status atau sifat perawi, sama ada dirinya layak atau sebaliknya. Orang ni layak ataupun tidak layak sebagai seorang perawi. Kemudian yang kelima, menetapkan beberapa kaedah tertentu bagi mengenali hadis-hadis maudhu', sebagaimana ulama hadis menetapkan beberapa syarat dan kaedah tertentu bagi mengenali hadis sahih, hasan dan dhaif. Begitu juga dengan hadis maudhu'. Terdapat banyak tanda bagi mengenali hadis maudhu'. Tanda-tanda hadis maudhu' cuba kita tengok ni. Ni. Tanda-tanda hadis maudhu' boleh dilihat dari dua aspek, iaitu aspek sanad dan matan. Kita tengok pada sanad hadis. Pengakuan perawi nombor satunya. Sekiranya terdapat pada sanad hadis perawi yang pernah membuat pengakuan memalsukan hadis, maka hadis tersebut secara automatik dianggap maudhu'. Ada juga perawi dia mengaku. Bila dia terpaksa, dia kena igak kau, tekan ada orang kau. Oh betul, sungguh saya baru ni saya rekod hadis. Orang pun catat lalu dia ni rekod. Jadi mana-mana hadis dia tu tak boleh terima dah. Okey. Antara perawi yang pernah membuat pengakuan tersebut ialah Maisarah ibn Rabih Al-Farisi, yang mengaku telah memalsukan beberapa hadis berhubung dengan kelebihan Al-Quran. Oh, dia mengaku sini. Begitu juga dengan Nuh ibn Abi Maryam, yang pernah mengaku mencipta beberapa hadis mengenai kelebihan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Terdapat unsur-unsur pengakuan
pada perawi hadis yang kedua pula, antara unsur pengakuan ialah apabila perawi meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang guru yang tidak pernah ditemuinya. Orang boleh detect benda ni. Dia kata dia riwayat daripada orang ni, dia kata guru dia. Bila orang cek, tidak guru dia pun. Atau dia meriwayatkan daripada guru dari negeri yang tidak pernah dikunjungi. Itu perlu biografi dia tu tak? Sejarah hidup dia ada. Atau daripada guru yang telah wafat sebelum kelahirannya, atau ketika perawi masih kecil. Macam ulama hadis kita yang dia ada di negara kita, siapa dia, Tok Krosan. Dia mati tahun berapa, 30-an lagi. Selagi daripada Abdullah, Haji Abdullah bin Haji Muhammad Musa tu seorang tu. Ya, kalau kita baca dalam sejarah Zami Tok Kenali tu, dia mati tahun 35 lagi tu. Jadi kalau kita meriwayatkan, kalau saya kata saya meriwayatkan daripada ni Abdullah bin Haji Muhammad Musa, ulama hadis terkenal dia. Dalam sejarah siapa dia tu, cikgu apa sejarah Kelantan, ni Hasan kan? Dalam sejarah ni Hasan, dia cerita ni Abdullah bin Musa tu. Jadi orang tengok tidak munasabah sebab tahun 35 tu saya tak lahir lagi dah. Orang tengok situ. Dari segi tarikh dia tu. Kesemua ini adalah sebagai bukti pemalsuan hadis, dan sekaligus hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis maudhu'. Kewujudan unsur-unsur tersebut pula dikenal pasti melalui pengetahuan tentang rijalul hadis. Yang ketiga, periwayatan secara solo atau persendirian oleh perawi yang dikenali sebagai pendusta, sedangkan tiada seorang pun perawi lain yang siqah yang meriwayatkan hadis tersebut. Tubik dia seorang, dia kata hadis ni sikit-sikit. Orang tak ada orang apa ni, orang yang siqah buat tubik pun hadis dia tu. Sebab kita tahu satu-satu hadis tu diramah perawi, sebab tu dia jalan sanad berlainan. Sebab tu kita tengok satu hadis tu dalam Bukhari ada, dalam Abu Daud ada, tapi sanad yang berlainan. Ulama hadis telah pun membuat kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap status setiap perawi sebelum disenaraikan dalam senarai perawi yang dusta. Itu yang pertama. Yang kedua ni tanda pada matan atau nas hadis itu. Sekiranya terdapat lapas yang sukar dipahami dan jarang digunakan atau bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Dia tengok tu, dia boleh detect, boleh kenal. Macam saya sebut dulu kan, dari segi salah pun, dari segi bahasa pun salah. Laula kama khalaqtul aflak. Ni hadis tekom Maulidur Rasul, orang baca semua ni. Sekiranya tidak kerana engkau Muhammad, sekiranya tidak kerana engkau Muhammad, nescaya tidak aku jadikan semua cakrawala ini. Dia kata tu. Jadi orang tengok, belum tengok sanad lah, orang tengok bahasa pun. Laulaka tu salah. Dia kena dari segi bahasa, laula anta. Tu kaedah nahwu. Dia tak kata laulaka. Ka tu dia pakai dhamir, dia nak anta. Jadi orang tengok, hadis gapo lagu ni? Salah nahwu lagi. Betul? Tapi boleh ada. Tengok mau bangun. Laula kama khalaqatul aflak. Macam mana lah? Nak royak hebat Nabi ni. Kalau tidak kerana Nabi Tuhan tak buat langit bumi ni. Ya, nampak tak? Hal ini bercanggah dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang yang fasih berbahasa Arab. Ini pelik Nabi ni, tak gaji masuk sekolah. Tapi bahasa dia komplit, orang boleh ambil buat tata bahasa. Dan tidak sekali-kali menggunakan bahasa yang sukar dipahami. Cukup lengkap Nabi kecik dari segi balaghah, ma'ani bayan, ilmu-ilmu alaq. Orang duduk mengaji di ilmu tu ada pada Nabi. Bahasa dia, bahasa indah. Jarang digunakan dan tidak berkualiti, apatah lagi menyalahi kaedah tata bahasa. Tu bukan hadis kalau lagu tu. Sekiranya mengandungi makna yang bercanggah dengan Al-Quran, ijma' ataupun logik akal, ini juga ditolak. Mengikut As-Suyuti, apabila sesebuah hadis itu bercanggah dengan akal atau nakal, atau prinsip umum Islam, maka hadis itu dianggap maudhu'. Sebagai contoh, ni miqdarud dunia 7,000 sana. Usia dunia ialah 7,000 tahun. Menasabah kau dunia 7,000 tahun? Nabi Adam lah kemari berapa ribu dah. Kau belum Nabi Adam, dunia ada dah. Ni bercanggah. Tak secek sanad lah hadis ni, tengok tu akal tak boleh terima dah. Begitu juga dengan hadis yang memuji mereka yang bernama Ahmad dan Muhammad, bahkan mereka akan selamat daripada neraka. Siapa dia nama Ahmad dengan Muhammad, selamat daripada neraka.
Ada juga hadis yang mewasiatkan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bercanggah dengan ijma' ulama yang mengatakan khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara contoh hadis-hadis yang bercanggah dengan akal ialah, tengok ni. Salasatun tazidul basar, an-nazru ila al-khadrah wal ma'il jari wal wajhil hasan. 3 perkara yang boleh menerangkan penglihatan. Nabi pun benda-benda khasiat obat ni jangan dia royak. Dia kata kalau nak curuh mata, melihat kepada sesuatu yang berwarna hijau. Marah orang parti lain. Muju puak ni dirayak ke orang parti guna tak guna hadis palsu ni. Tengok kepada benda hijau, kena buat deroja dia kata. Air yang mengalir dan wajah yang cantik. Tengok air mengalir, tengok wajah yang cantik, ya. Tengok mungkin dia pula tengok wajah perempuan yang cantik boleh juga di sini dah. Salah kita. Al-badinjan shifaa'un min kulli da', buah terung penawar segala penyakit. Allah, aku habis buah terung. Ada orang rekol. Jadi honi ni bercanggah lah, panggil bercanggah dengan akal. Tak menasabah. Man ittakhadha dikan abyad lam yuqarrib syaitan wala sihr. Sesiapa yang memelihara ayam putih, nescaya dia tidak akan dihampiri oleh syaitan dan sihir. Ayam dik ni mana ayam bapak? Bukan ayam tina. Ayam tina panggil dajaj. Dajajah dik ayam bapak. Bakali dia ada ayam bapak putih nak suruh laku mahal bakali. Dia waktu bi hadis ni ya. Payah nak cari ayam bapak warna putih dah. Setiap hadis yang mempertikakan kewibawaan sahabat juga dianggap maudhu', apatah lagi hadis yang mencaci mereka. Itu juga. Sebagai contoh dia katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ali bin Abi Talib sambil bersabda, inilah wasiatku dan saudaraku dan khalifah selepasku. Hadis ini secara langsung mempertikakan kewibawaan pada sahabat lain, seolah-olah mereka menyembunyikan hadis ini daripada pengetahuan umum. Ya, keempat, setiap hadis yang bercanggah dengan fakta sejarah. Itu so. Kita panggil di maudhu' juga. Sebagai contoh hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cukai atau jizyah ke atas penduduk Khaybar dan Sa'ad ibnu Mu'az telah syahid dalam peperangan Khaybar. Ia bercanggah sama sekali dengan fakta sejarah. Sa'ad bin Mu'az sebenarnya telah wafat sebelumnya, iaitu semasa peperangan Al-Khandaq dan Jizyah. Peperangan Khaybar terlepas pada tu, hanya disyariatkan selepas peperangan Tabuk. Ia kelima, setiap hadis yang menyokong mana-mana mazhab atau puak dan diriwayatkan oleh seorang perawi yang ta'assub juga dianggap hadis maudhu'. Banyak jenis orang rekod hadis ni. Contohnya hadis mengenai kelebihan Ahlul Bait keluarga Nabi. Ini orang Syiah guna ni. Diriwayatkan oleh Syiah Rafidah. Ini orang Syiah ni. Dia buat hadis kelebihan bukan saja Nabi tapi keluarga Nabi. Itulah sebabnya mana saja kubur keluarga Nabi, lalu pun di Jordan, di Syria, kalau tengok kubur ya dia dikatakan kubur tu kubur keluarga Nabi, selalu dia gitu. Dia duduk, dia teriak lah. Dia jadi di kubur. Saya tengok kan macam Syekh Nazim Al-Haqqani, pengasas tarikat Naqsyabandiyah Aliyah tu kan. Ia Selangor fatwa, tarik balik fatwa tu. Saya tengok video saya 2 baru ni. Dia mati dah orang ni dah. Dia tepuk kubur, dung dia tepuk. Aris ni ya Aml Qadir Jalani, aris ni ya Hasan, aris ni ya Husain. Aris ni dia minta tolong aku istighasah. Bukan tawassul ni. Orang ni tidak tawassul ni, minta tolong terus. Tolong aku Husain, tolong aku Hasan, tolong aku Aml Qadir Jalani. Ni ya dia orang panggil pengasah. Saya pun heran, jadi apa Selangor tu boleh sehari 2 baru ni boleh tarik balik semua fatwa negeri-negeri kata Naqsyabandiyah tu tarikat yang sesat kan. Dia boleh tarik balik. Bila saya cek tu, ada dalam majlis fatwa tu
pensyarah UIA seorang tu hok mempromosikan zikir hu. Tengok dalam video hu tu. Dia jadi anggota fatwa. Bahkan dalam perdebatan dalam itu benar dia. Maka keputusan tu tarik balik mana Naqsyabandiyah ni boleh diamalkan. Dia habis negeri lainnya sebab yakin dah fatwa tu benda tu sesat. Tapi oleh kerana urusan agama ni berada di bawah negeri masing-masing, bawah sultan kan, maka dia boleh buat hak ni kata sesat, hak ni kata dak. Jadi Malaysia kita ni jadi gitu sebab urusan agama duduk bawah sultan masing-masing menyebabkan fatwanya tak sama. Okey. Jadi mengenai pahaman Rajaiyah yang diriwayatkan oleh golongan Murji'ah, yakni hadis maudhu' juga dikenal pasti melalui penceritaan peristiwa yang besar tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, seperti hadis yang kononnya umat Islam pernah ditahan oleh musuh daripada memasuki Baitullah. Nanti satu je. Yang ketujuh pula, setiap hadis yang mengandungi unsur-unsur persendaan dan melampaui batas mengenai dosa dan pahala juga dianggap hadis maudhu'. Dia tak mari contoh sini. Sebagai contoh, ganjaran yang besar diberikan pada amalan kebajikan yang kecil, atau dosa yang besar diberikan pada amalan kejahatan yang kecil. Macam saya sebut tadi lah, dosa kecil saja, bercakap benda dunia orang atas masjid tu sampai 40 tahun, pahala amalan kita luruh. Itu tidak menasabah dah. Di masjid ada tulis, saya pergi semayang masjid mana tu, besar dia tulis, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu a'malahu 40 sanah. Al hadis dia tulis. Dia tulis terjemuh, barang siapa yang bercakap di atas masjid dengan percakapan dunia, maka luruhlah amalannya sebanyak 40 tahun. Kata Allah, masya-Allahnya tulis. Dia sebenarnya tu email berniat baik lah tu. Dia tak sibuk orang kecil atas masjid, tapi hadis berdosa. Kebanyakan hadis-hadis begini direka oleh golongan kusas. Kusas ni kisah lah, tukang cerita. Orang panggil penglipu lara. Nak suruh sedap, nak suruh crowd, nak suruh audience ni tarik kita. Sedap ke cerita-cerita lagu ni? Contohnya hadis, tengok ni. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min tilkal kalimah ta'iran lahu 70,000 lisanin likulli lisanin 70,000 lughah yastaghfiruna lah. Sesiapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, nescaya Allah akan mencipta daripada kalimah tersebut seekor burung yang mempunyai 70 lidah. Seekor burung tu ada 70 lidah. Setiap lidah mempunyai 70 bahasa yang sentiasa memohon ampun diri Allah banyaknya. Kita kata la ilaha illallah, ada burung seekor, burung ada 70 lidah. Lepas 70 lidah pula 70 bahasa duk minta apa kau kita. Apa yang nak cari gitu mu lebihnya? Padahal dengar hadis afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik yang la ilaha illallah. Padahal tu. Tapi tak sedap. Kita royak atas masjid lagi sedap. Cuba kan siapa dia nak pergi kuliah, acik sebut ni. Allah katanya. Hadir ni. Gini mo ni Allah. Kena sebut la ilaha illallah. 70 ekor. Ada burung ada 70 lidah. Allah, ada. Baru sekali kata la ilaha illallah. Saya kuat pula. Pada waktu dia kata dah. Baik, kita tengok karya-karya mengenai hadis maudhu'. Boleh habis cepat lah sebab tak ada Quran kita habis dah. Karya ni mana keprihatinan dan kegigihan ulama dalam membenteras hadis maudhu' telah menghasilkan berbagai karya. Karya tersebut boleh dibahagikan kepada dua aspek. Aspek hadis maudhu' iaitu karya yang disusun khusus bagi mengumpul hadis-hadis maudhu'. Antara masyhurnya ni Tazkiratul Mawdu'at Ibnu Tahir Al-Maqdisi. Ni saya jarang masa nulis dulu, saya tak rojak kitab ni. Ambillah. Ni Tazkiratul Mawdu'at Abu Al-Fadl Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi. Selain hadis, perawi yang berdusta juga disenaraikan dalam kitab ini. Dia tulis dalam kitab ni, nama sekian ni pendusta, pembohong, penipu. Dia tulis ni. Okey. Kemudian ni Al-Mawdu'an oleh Abdul Faraj Abdul Rahman Ibn Jauzi. Ada sikit-sikit saya ada rujuk juga kitab ni dulu.
Namun kita ini mendapat kritikan ramai ulama hadis kerana Ibnu Jauzi dianggap terlalu mudah menghukum sebuah hadis ini maudhu'. Kalau sebab tu kali kita kata Ibnu Jauzi kata maudhu', kena timbang hak lain. Kalau kita nulis kan, maka pembiasa kita akan tanya, hak lain kata mana? Sebab Ibnu Jauzi ni dia terlalu syadid, dia panggil. Dia mudah benar, maudhu', sikit-sikit maudhu' selalu. Siapanya hak dalam Muslim boleh kata maudhu'. Oh, tanya marah ke ulama lah. Ada pula hadis Muslim kan ada maudhu'. Dhaif pun tak berjumpa lah. Okey. Ni popular ni. Al-Lali'ul Masnu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah. Siapa dia? As-Suyuti. Ni Jalaluddin As-Suyuti. Nama penuh dia Jalaluddin As-Suyuti. Ni saya lagi ni. Asy-Syari'atul Marfu'ah 'anil Akhbar Syani'atul Mawdu'ah Ibnul Aran Al-Kinani. Okay. Kita ini mengandungi beberapa hadis tambahan daripada kitab Suyuti terdahulu. Dalam ni dia senarah ni. Dia senarah hadis-hadis palsu. Jadi kalau ada orang kata hadis palsu, bukan khayalan dia. Inilah kitab dia ambilnya. Ulama ni dia susun mengikut indeks. Dia ambil kalimah perkataan. Misalnya saya kata yang tadi tak. Utlubul ilma wala bising. Dia cari dekat huruf ta. Dia mujam dia. Talaba. Dia pakai ni dia kena reti bahasa Arab dia lah. Utlubu tu dia pada talaba. Cari kat huruf ta, dia tulis talaba. Dia waktu dia talaba kita nak utlubu. Apa? Cari kat utlubu tu. Utlubu tu dia buat utlubul ilma wal bisi, dia royaklah muka surat sekian. Kita pergi muka surat sekian, dia akan royaklah hadis ni palsu. Sebab apa dia palsu? Dia royak palsu kerana ada perawi ni dia ni adalah seorang pendusta. Nampak tak? Jadi walaupun saya tidak tunjuk nak buka kitab ni, tapi faham makna ada dalam tu detail lagu tu. Jadi kalau ada ulama-ulama hadis yang dia bila dia tengok satu orang agama orang lain yang menyebarkan hadis, dia kata ini hadis palsu. Bukan dia tuduh ni. Bukan dia kata. Ni Ibnul Aran Al-Kinani. Tapi tak dengar. Dia canggah balik. Nampak tak? Itu dunia Allah ni. Orang sama agama orang kita ni. Kau ni kata ni ada di kitab ni. Tak dia kata. Awak tak kena sombong dengan saya dia. Nampak tak? Ni jatuh masalah besar ni. Kita nak buat mana ni lah ni? Lagu mana? Siapa dia ada idea nak buat mana ni? Duk balas sama ulama ni. Ni lagi ni. Ni. Al-Masnu' fil Ma'rifatil Hadisil Mawdu' dibuat oleh Al-Qari Al-Harawi Al-Makki. Ni kita ni dia ni baru sikit. Abad yang ke-11 dah dia ni. Ni saya dah sebut. Saya banyak rujuk pada ni. Syaukani. Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah. Imam Syaukani. Ni ulama baru mati baru ni bang. Ulama akhir tahun 99 baru dia dah mati. Silsilatul Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Dia panggil Al-Albani. Ramai ulama petikah juga dia ni, sebab dia kata dia ni terlalu syadid juga. Dia mudah memaudhu'kan sesuatu hadis. Saya ingat saya masa buat thesis master dulu, saya rujuk kepada Albani. Pemeriksa tu daripada UKM, pemeriksa thesis saya. Saya tengok dia tulis, dia komen lah, dia kata hadha talib yuqallidu al-Albani biduni ma'rifatum manhajihi. Dia kata pelajar ini merujuk kepada Albani tetapi dia tidak faham manhaj Albani. Teruk kita. Dia kata saya orang panggil pakai taklid kepada Albani. Jadi saya tanya apa dia, supervisor saya, dia kata betul sungguh, dia kata cari hak lain lagi. Faham tak? Kemudian aspek perawi dusta, iaitu karya yang mengumpulkan perawi yang dusta dan dhaif, ia juga dikategorikan dalam kitab Rijalul Hadis. Ini satu juga dia. Di samping biodata dan status perawi, contoh-contoh hadis palsu dan dhaif juga diriwayatkan oleh perawi juga diberi. Antara kitab tersebut ialah Kitab Ad-Du'afa oleh Ibnu Hibban,
Kemudian kitab Ad-Du'afa wal Matrukin oleh An-Nasa'i. Kitab Ad-Du'afa wal Matrukin kita oleh Ad-Darqutni. Okay. Kitab Ad-Du'afa wal Kabir oleh Al-Uqaili. Selain kitab-kitab khusus yang mengumpulkan hadis maudhu' dan perawi dusta, hadis maudhu' juga boleh didapati dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis masyhur dalam kalangan orang awam. Antaranya ialah ni dia daripada kitab Tahlil pun ada yang lain pula, iaitu Al-Maqasid Al-Hasaniyah fil Bayanil Hadis Al-Mustarah oleh Asy-Sakhawi. Kemudian Kashful Khata wa Muzilul Ilbas Ammastuhira min al-ahadith ala alsinatin nas oleh Ajluni. Kemudian Tamyizut Tayyib min al-Khabith fima yadru ala alsinatin nas min al-hadith oleh Ibn Daiba. Dan Ad-Durar Al-Muntakar fil Ahadits Al-Mushtahirah oleh Jalaluddin As-Suyuti. Hebat sungguh Suyuti tu big pula dia. Okey. Ni implikasi beramal dengan hadis maudhu'. Ada 15 minit lagi dah. Nak habis tak ada rasa ni kita tajuk ni. Implikasi atau kesan buruk beramal dengan hadis maudhu' boleh dilihat dari beberapa aspek. Tapi kalau Dr. Mahidin mari kita kata kita baca dah lah, ngaji dah kan ni. Kalau tak apa tak ada habis. Ada berapa lah lagi? Banyak ke dia? Dia maudhu', hadis maudhu'. Dia kata tak apa. Apa tengok tak apa. Belum dia mari tu pagi tu dah dulu. Dia mari pukul 10.30. Implikasi atau kesan buruk beramal dengan hadis maudhu' boleh dilihat dari beberapa aspek. Implikasi kepada akidah. Berat. Kalau akidah kita bina di atas hadis palsu, selok. Okey, tua kata selok ke. Bukan selok ke, selok kita. Kenapa dia? Nur Muhammad. Kenapa dia makhluk yang pertama dijadikan? Dia kata Nurun Nabiyyika ya Jabir. Dia kata Jabir tanya Nabi, apakah makhluk mula-mula diciptakan? Dia kata Nurun Nabiyyika ya Jabir. Nur Nabimu ya Jabir. Jadi dia pegang kepada ni konsep Nur Muhammad. Nya saruh juga. Maknanya sebelum lahir Nabi Muhammad, maknanya nur dia dah ada. Segala makhluk yang dijadikan terpancar daripada Nur Muhammad. Sedangkan hadis itu palsu. Ini yang implikasi kepada akidah. Beramal dengan hadis maudhu' yang berkaitan dengan akidah atau kepercayaan sudah pasti boleh membawa kesan negatif kepada akidah seseorang dan boleh merosakkan akidah. Akidah ni benda asal bukan main-main ni. Punuh akidah, punuh habis. Kalau hadis masalah fiqh, dia tidak besar implikasi dia. Punuh amalan tu ya ni. Ni punuh akidah ni. Nampak tak? Besar ni hadis palsu ni. Mudarat dia nya. Oleh itu persoalan akidah mestilah sabit, sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Setengah ulama berpendapat bahawa hanya hadis mutawatir sahaja boleh dijadikan hujah dalam persoalan akidah. Tapi hadis mutawatir ni tak banyak. Ini bermakna hadis ahad sekalipun sahih menurut pendapat ini tidak boleh dijadikan hujah dalam persoalan akidah. Apatah lagi hadis dhaif dan maudhu'. Para sahabat dan generasi selepasnya amat berhati-hati dalam soal akidah. Sebab itu hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah tidak banyak jika dibandingkan dengan persoalan ibadat lain. Selain itu beramal dengan hadis maudhu' secara tidak langsung membawa makna mempertikaikan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dari segi amanah dan kebijaksanaan baginda, sehingga masih ada yang tertinggal atau tidak sempat disampaikan kepada umatnya. Ni soal lagi ni kan. Orang boleh hadis melalui yaqazah. Dia kata Nabi mari semula ajar selawat ni pun Habib ni kan, Habib daripada Yamen ni. Doa Habib Umar tu kan. Dia ajar satu selawat. Saya tengok dalam video dia. Dia kata saya terima daripada Habib Umar, dia ke Indonesia. Tak ada lagi negara kita ni. Dia kata saya terima daripada Habib Umar kerana satu malam Habib Umar didatangi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengajar supaya baca selawat sekian-sekian. Maka hari ni saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Allahu Akbar, apa Indonesia tu boleh selawat baru. Jadi kalau lagu tu ada ilmu hak Nabi tak siapa
tinggal. Di mana hak Nabi kata al-yauma akmaltu lakum dinakum tu? Hari ini aku sempurnakan agamamu. Terpaksa dia bangkit semula, mari menyapa amalan dia kepada orang tertentu. Kenapa tak? Tak habis lagi lah agama kita kalau setara tu. Ya, tapi boleh terima lagu tu. Nabi mari ajar. Orang ni buat Nabi mari ajar, orang Nabi kaca bila habis lah amalan kita. Ya. Jadi kan saya sebut dulu, dia orang panggil sahabat juga dia tak? Sebab syarat sahabat ni jumpa dengan Nabi, ngaji dengan Nabi. Dia panggil sahabat kerana radhiyallahu anhu juga dia. Tak, Habib Umar tu kena kata radhiyallahu anhu. Habib Umar radhiyallahu anhu. Pasal dia juga sahabat. Sebab tak ada sahabat orang jumpa dengan Nabi walaupun sekali. Itulah. Ada komen ni. Contoh hadis yang boleh merosakkan akidah dengan. Ra'aitu rabbi bibina indan nafar ala jamalin awraq alaihi jubbatun suf. Aku melihat Tuhanku di Mina. Tengok Tuhan di Mina pada hari dapat di atas unta yang berwarna kelabu, dan di atasnya terdapat jubah yang diperbuat daripada bulu. Tengok Tuhan dia cokoh atas unta. Ada orang rekod hadis ni. Begitu juga dengan hadis yang menyentuh cara mengenal Allah dengan cara mengenal diri, iaitu ni, kalau orang ngajak akidah, dia kuat tubih lalu hadis ni. Tak ada dua rekod lah. Mula-mula dia ceramah lagi. Nak ngajar sifat 20 misalnya. Dia mula start kat kita kena mengenal Allah. Dan cara belum ni kata kita nak kenal Allah, kita kena kenal diri kita. Sebagaimana Nabi bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sesiapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Allah. Ya. Ni saya bagi dengar. Mula-mula start buku nak baca kitab Faridah, dia baca lah ni. Sebab dia tak aja tengok hadis, dia dengar daripada tok guru dia royak. Sedekah ni hadis palsu. Gaji dengar tak hadis ni? Pernah dengar? Pernah dengar ni? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bunyi pun sedap dah. Ada rima ujung tu serupa ni. Berdasarkan hadis ini terdapat setengah golongan tasawuf yang menyeru manusia agar mengenal diri terlebih dahulu sebelum mengenal Allah. Kena kenal kita dulu. Hal ini amat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar manusia mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang maha agung dan maha sempurna. Begitu juga dengan hadis-hadis Nur Muhammad. Tengok saya sebut. Yang kesemuanya adalah batil dan bercanggah dengan prinsip dan dasar agama. Tak saya dengarlah kalau riwayat hadis Nabi Muhammad, semuanya hadis-hadis mengenai dengan Nabi Muhammad adalah batil. Ini pandangan ulama hadis. Kalau tak sepakat pandangan ulama hadis, pakat ulama tasawuf lah. Dia tak pakai metodologi hadis. Dia kata betul hadis ni. Ya? Sebab dia tidak guna metodologi hadis ni untuk menilai hadis. Sebab tu saya katakan, dalam semua ilmu-ilmu, ulama hadis lah yang tepat. Betul tak? Sebab ketepatan sumber. Ulama fiqh sekalipun, ulama hadis lah yang tepat sekali. Ulama tasawuf sekalipun, ulama hadis. Sebab semua ilmu ni sumber daripada Rasulullah. Ketepatan terima bulik daripada Rasulullah. Itulah ilmu kita ni. Betul tak? Okay. Boleh pula dia kata, ini ulama hadis kata ni, kita ulama tasawuf kita ada pendapat kita. Tersedua ya lah pendapat tasawuf pun kalau dia bercanggah dengan hadis Nabi. Agama kita nak bina atas apa? Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Saya sebut tadi. Ni. Kejadian pertama yang dicipta Allah ialah nur Nabi Muhammad Jabir. Boleh penceramah popular disebut dia. Saya dengar dalam YouTube dia sebut. Dia kata ada hadis sebut, ada hadis yang kata makhluk pertama qalam dia kata. Yang kedua kata nun. Ini pendapat ulama. Tetapi jamhur ulama, dia guna perkataan jamhur dia. Jamhur ulama ialah makhluk pertama yang dijadikan Allah ialah Nur Muhammad. Allah puak-puak. Apa ni penutur dia pula. Dia boleh, dia kata jamhur. Jamhur ni majoriti ulama. Majoriti guna hadis palsu. Macam saya sebut tadi lah. Tok Saroyak kata hadis palsu, orang tak pakar. Pasal saya tengok komen bawah. Palsu orang kata ini hadis palsu ni, ustaz pun tak kuat.
Sudahlah dia kata, awak tak ngaji tak sapa dia kata. Ni bab makrifat dia kata. Dia. Dia cuba asing. Ni makrifat. Hak tu hakikat, kita ngaji hakikat makrifat. Awak ni orang zahir dia kata. Mudahlah. Ni benda orang panggil tak ada dhabit. Tak ada skill kita nak ukur. Dia panggil kasyah, mimpi, zauk, apa lagi? Tajribah ni pengalaman. Dia mari usul-usul gini kita letih lalu. Sebab benda tak ada ukur kan. Kasyah dia nampak. Walaupun hadis Nabi kata la udwa wala tiarata wala safara. Tak ada sia, dalam tidak ada penyakit semua sekali tu, wala safara tu kan. Tak ada apa panggil, tak ada celaka lah bulan Safar ni. Dia kata dak, ulama-ulama nampak dengan kasyah bulan Safar ni ada bala. Apa kita nak kata mana kalau kita sampai tu kata barang kasyah ni barang tak ada dhabit dia panggil. Tak ada dhabit, kita nak ukur tu alih. Kalau ada hadis ni kita boleh ukur persu ko ada metode, benda tak ada metode. Zauk ni rasa. Zikir ni tak boleh, tapi saya rasa sedap. Nak kata mana? Tajribah, pengalaman, mengikut pengalaman rohani kita. Atau kalau dia mau mai buat ni kita pun assalamualaikum tak boleh lawan lalu. Bagi tadi kita nak kata mana? Kata apa? Dah terbang pun kambing dah tahu mana. Ni ingat ni persu awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir. Hadis palsu. Hadisun maudun batilun wa makdzubun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajada fi ba'dil kutub bi annahu fi musannaf Abdul Razzaq walakin al-haqqa bi anna nisbatahu ila musannaf Abdul Razzaq khata'an li'annahu laisa mawjudun fihi. Siapa dia kata ni? Ni daripada ulama dia telah ni saya ambil daripada seorang ulama hadis yang pasal apa saya tinggal tak ambil daripada buku kitab mana tak ada nak tulis ni. Yang dia membahaskan hadis ini. Tak ada situ dia. Ni saya baru masuk. Saya ajaknya tak tertulis daripada saya ambil mana ni. Dia kata hadisun maudhu'un batilun. Dia kata hadis ma khalaqallah ni kata hadis ini maudhu' dan batil. Wa makdzubun dusta ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajada fi ba'dil kutub, walaupun boleh didapati di dalam beberapa kitab. Memang ada lagi kitab hadis ni. Bi annahu fi musannaf Abdul Razzaq. Dia kata biasanya kalau orang mari hadis ni dia kata ada dalam musannaf Abdul Razzaq. Kita belajar dulu di antara karya-karya musannaf Abdul Razzaq kan? Kita musannafat ingat dulu dia. Jadi dia kata ada dalam kitab tu. Walakin al-haq, tetapi ya betulnya dia kata bi anna nisbatahu, dinisbahkan ila musannaf Abdul Razzaq, yang dinisbahkan kepada musannaf Abdul Razzaq khata'an, salah dia kata. Li'annahu, kerana ia laisa mawjudan fihi, tak ada pun dalam kitab tu. Bila dia kata ada dalam musannaf Abdul Razzaq, orang cari dah tak ada hadis ni. Dia tipu sebenarnya. Sebab nak sangat ke Nur Muhammad. Okay. Sebab tu apa tu hak dia Nur Muhammad ni kan, Hasbi Rabbi tu kan. Baru ni Syekh Abdul Qadir Al-Makki tu, sebab dia dididik dengan cara manhaj hadis ni kan. Dia ada satu acara dia dalam TV tu kan, dia ngajar Quran. Kena ada Syekh Abdul Qadir Al-Makki, hak dia pandai tiru Syekh Mekah tu, hak pakai serban gitu gemuk tu kan. Jadi suara dia sedap, dia nak menasyid waktu. Saya nanti dengar kan, Hasbi Rabbi apa dah? Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad ni. Tapi siapa kat Nur Muhammad ditukar ala Muhammad sallallahu. Ditukar ala Muhammad. Pasal dia tak si kata Nur Muhammad tu. Nur Muhammad sallallahu. Jadi dia guna ala Muhammad. Ditukar. Saya duduk nanti dengar dah. Tapi pasal bercanggah dengan ilmu dia orang hadis. Tiba-tiba dia kata Nur Muhammad. Tak ada masalah Nur Muhammad. Apa? Dia kata ala Muhammad. Ala tak ada masalah lah.
Okey. Jadi kalau kita siapa dia nak menasyid lagu tu, tukarlah. Nur Muhammad tukar. Ala Muhammad sallallahu. Tak ada masalah lalu. Ya. Implikasi kepada ibadat. Cukup lah. Nak tengok je. Kena royak tak ni. Implikasi kepada ibadat dan kita tengok untuk hari tu kita